Betul lah Nabi kata akhir zaman ni kita duduk pada waktu fitnah yang kita tak berasa kata tu fitnah. Itulah ujian dia, tapi kita tak berasa kata tu ujian dia. Dan kita cari jalan apa saja untuk betul apa kita buat. Betul. Kalau tak buat macam ni tak ada guna. Kalau tak buat ni, subhanallah tuan-tuan, Allah SWT tak apalah, kata apilah lagu mana pun. Nak cerita fitnah. Tuan-tuan, jadi pecahnya pintu fitnah ni bila kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis, tuan pengerusi masjid, seluruh tuan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Sampai juga saya kat tempat ni, kat kampung ni jauh tuan-tuan, 2 jam. 2 jam tak nak sampai dengan hujan mau cukup dengan salih alaihi Muhammad. Lepas tu pakai GPS, tahu GPS, guna pun sesat dah dia. Sampai ni dia bawa pergi sana belah tu, kata rasa macam pelik, ada nampak masjidnya belah sini tapi dia bawa pergi belah sana. Cerita macam-macam cabaran tak nak sampai buat tuan-tuan ni. Alhamdulillah jumpa tu pun cabaran akhir zaman juga. Tajuk kita malam ni cabaran akhir zaman.
cabaran umat akhir zaman. Yang pertamanya, betulkah kita ni umat akhir zaman? Mula-mula sekali nak tengok, adakah kita ni betul-betul umat akhir zaman? Kalau betul kita di umat akhir zaman, kita duk tang mana pada akhir zaman? Kita ni umat akhir zaman, betul. Pasal apa? Pasal Nabi kita, Nabi akhir zaman. Nabi SAW, tak ada Nabi dah selepas daripada Nabi SAW. Dia panggil, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, penutup kepada segala Nabi SAW. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi SAW cerita, kami ni, Allah kita ni duduk mana? Kita ni dah asar. Nabi dulu, Nabi Adam alaihi salam itu subuh. Kita ni tak mana? Asar. Kiamat dia bila? Maghrib. Jadi dekat sangat dengan kiamat dah. Nabi kita Muhammad SAW ni. Kita merupakan umat kepada Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Pada peringkat akhir zaman ni pula ada fasa-fasa dia pula. Nabi SAW cerita 5 fasa akhir zaman. Daripada kerasulan Nabi SAW sampai kiamat, dia ada 5 fasa. Kita ni duduk tak mana? Fasa pertama Nabi kata fasa nubuwah. Fasa nubuwah ni fasa aku bersama dengan kamu, aku bersama dengan kalian, kata Nabi SAW. Itu memang confirm kita tak duduk fasa tu. Nabi SAW dengan para sahabat tu dia panggil fasa nubuwah. Berapa tahun? Lebih kurang 23 tahun. Selepas daripada kerasulan, Nabi SAW 13 tahun duduk di Makkah, 10 tahun duduk di Madinah. Habis 13 tahun, confirm kita tak duduk zaman tu. Mai zaman kedua, fasa kedua dia panggil fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Khilafah satu bentuk pemerintahan ala di atas manhaj sistem nubuwah kenabian. Zaman ni zaman pemerintahan cantik tapi tak secantik Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fasa kedua tercantik bila dia panggil zaman khulafa ar-rasyidin. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat sekitar 30 tahun. Sekitar 30 tahun. Daripada zaman Nabi SAW wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Osman, kemudian Sayyidina Ali, 29 tahun 6 bulan. Ada lagi tempoh 6 bulan. 6 bulan ni kata ulama zaman pemerintahan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa bulan? 6 bulan. Cukup jumlah dia 30 tahun. Pun confirm kita tak duduk zaman tu. Mai fasa ketiga. Fasa ketiga dia nama dia fasa mulkan a'dan, kerajaan yang menggigit. Ulama bahas pasal apa panggil kerajaan menggigit. Pasal zaman ni depa nak buat macam zaman Nabi SAW dan zaman kedua Khulafa ar-Rasyidin. Tapi fitnah dah besar dah. Nak buat macam zaman tu dah tak boleh dah. Pasal apa? Pasal fitnah dah makin besar dah. Fitnah ni bermula bila? Huzaifah al-Yamani cerita. Dia penyimpan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penyimpan muhur besar rahsia Nabi SAW, nama Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani simpan satu rahsia yang Nabi cerita dengan kematian orang ni pecah pintu fitnah. Lalu selepas Nabi SAW wafat, Sayyidina Umar pergi tanya sendiri, wahai Huzaifah, siapakah orangnya yang Nabi kata, yang Nabi maksudkan kalau dengan kematian orang ni pintu fitnah ni pecah? Siapa orang tu? Kata Huzaifah al-Yamani, Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar terbunuh pada pagi subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, wafat saja Sayyidina Umar radhiyallahu an, selepas daripada tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka pecahlah pintu fitnah. Ulama kata Nabi sebut pecah, Nabi tak kata terbuka pintu fitnah. Ada beza tak di antara pintu pecah dengan pintu terbuka? Pintu terbuka boleh tutup balik, pintu pecah tak boleh buat apa dah. Demikianlah pecah pintu fitnah
makin membesar, makin membesar, makin membesar, makin besar. Kita ni Allah takdir duduk pada zaman kemuncak fitnah. Tuan boleh bayang tak? Selepas Sayyidina Abu Bakar, selepas Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman terbunuh. Sayyidina Osman dibunuh oleh orang yang mengaku dia Islam. Dan zaman Sayyidina Ali lebih besar fitnah dia. Apa dia? Berlaku perang di antara dua kelompok orang Islam. Siapa? Antara kelompok Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dua-dua keluarga Nabi SAW. Yang ni isteri Nabi, yang ni menantu Nabi. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan ni duduk pada zaman tu? Ni kita ni bayang ni. Satu ni Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Nabi punya sayang kat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bandingan Aisyah dengan wanita-wanita yang lain ni umpama ni satu jenis makanan ni. Nak abang kata specialnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi SAW. Sehingga kan Nabi SAW wafat di pangkuan Sayyidina Aisyah sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi dalam rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah pernah turun ayat mempertahankan kesucian Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dalam Al-Quran. Sehingga Zainab cerita Allahumma salli alaihi wasallam cemburunya dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab ada ayat yang turun mensucikan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Perkahwinan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni, malaikat bawa kepada Nabi SAW gambar Sayyidina Aisyah yang ditutup dengan kain berwarna hijau. Tunjukkan Nabi, inilah isteri kamu wahai Rasulullah SAW. Hebat tak Sayyidina Aisyah? Hebat. Lepas tu, kalau tuan-tuan duduk pada zaman tu, tuan-tuan nak pergi duduk sebelah Sayyidina Aisyah tak? Saya nak tanya ni, tuan-tuan cuba jawab tengok. Di pertempuran tu, saya duduk cerita kelebihan Sayyidina Aisyah tadi. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak pergi duduk tak sebelah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Kalau tuan-tuan pergi duduk sebelah Sayyidina Aisyah, tuan-tuan kata Sayyidina Ali salah. Sayyidina Ali ni siapa? Gelaran karramallahu wajhah, yang para sahabat lain tak dapat gelaran tu. Sahabat lain dapat gelaran apa ni? Radhiyallahu anhu. Metang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pasal apa? Pasal hebatnya Sayyidina Ali berbanding sahabat yang lain. Daripada kecil tak pernah sembah Tuhan yang lain selain Allah. Di antara pemuda-pemuda syurga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu nak pergi duduk belah Sayyidina Ali. Kalau duduk belah Sayyidina Ali, kata Sayyidina Aisyah salah. Kalau duduk belah Sayyidina Aisyah, kata Sayyidina Ali salah. Fitnah nama dia. Fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, zaman tu nampak dah macam tu punya besar fitnah. Lah ni lagi teruk fitnah. Sampai kita duduk dalam fitnah yang kita tak tahu kata kita sedang difitnah. Nabi kata apa? Riwayat sebut, semut yang hitam duduk atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Semut tu duduk ada, batu duduk ada, langsung tak nampak. Itulah gambaran fitnah akhir zaman. Saya nak bagi satu contoh. Nabi SAW sebut, nak cerita fitnah ni kan, nak cerita kita duduk dalam fitnah yang kita tak berasa kata kita duduk dalam fitnah. Contoh, saya nak bagi satu contoh kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata akhir zaman banyak. Nabi kata apa? Sahabat, bila malaikat Jibril tanya, akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Nabi kata al-mas'ulu anha bi'usail, orang yang bertanya tu lebih tahu pada orang yang ditanya. Kalau demikian, kata malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda dia. Apa tanda akhir zaman ni, tanda nak kiamat ni? Nabi kata mula-mula sekali, antalidal amatu rabbataha, kamu melihat seorang ibu melahirkan, lagi kata apa? Tuan-tuannya. Ibu melahirkan tuan. Tu antara tanda kiamat. Ulama sebut ibu melahirkan tuan ni macam mana? Dua perbahasan ulama. Yang pertama, akan berlaku perang. Perang yang besar, waktu tu akan ada tawanan-tawanan perang. Waktu tu pula
daripada tawanan-tawanan perang wanita itu akan dijadikan sebagai hamba-hamba. Hamba-hamba ni duduk pula dengan orang Islam. Orang Islam akhirnya Allahumma salli ala Muhammad bersama dengan hamba tersebut. Kemudian hamba tersebut melahirkan anak. Anak kepada hamba statusnya tuan. Boleh faham tak ni? Kalau tuan-tuan ada hamba perempuan, hamba perempuan ini wama malaikat aimanukum, Allah sebut dalam Quran. Dan hamba-hamba perempuan daripada kalangan kamu tu, maksudnya dia Allahumma salli alaihi halal untuk tuan dia. Bila dia bersama dengan hamba dia tu, tapi tak ada lah hamba lah ni. Kalau cerita kalau ada hamba, zaman ada hamba, kedudukan hamba tu halal kepada tuan, macam isteri. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi dia status dia hamba. Lalu bila seorang tuan bersama dengan hamba dia, dia lahir anak. Anak dia tu bukan hamba, anak dia statusnya tuan. Itu pendapat ulama utama. Pendapat ulama yang kedua kata antalidal amatu rabbataha ni, seorang ibu melahirkan anak-anak dia ni dengan maksud akhir zaman ramai anak derhaka. Ramai anak derhaka. Kita tuan-tuan, kadang-kadang kita melakukan penderhakaan kepada ibu dan ayah kita dalam keadaan kita tak sedar. Tuan-tuan tengok gambaran kita ni, bayar-bayar saya ni ataupun lebih tua pada saya ni ramai. Tak ramai yang anak-anak kecil-kecil ni yang duduk dalam masjid pada malam ni. Tuan-tuan cuba fikir dan nampak tengok situasi anak kita dengan kita dulu dengan mak ayah kita. Anak kita dengan kita dan kita dengan mak ayah kita. Penghormatan dia beza tak? Beza tak? Sangat beza tuan-tuan. Kita dulu dengan mak ayah kita nak angkat, nak panggung kepala pun tak berani. Anak kita lah ni pijak kepala kita. Tuan-tuan, saya ingat saya waktu kecil-kecil tidur tepi mak saya, bantai saya tak berani lebih pada tinggi bantai mak saya. Pasal takut jadi anak derhaka. Sampai macam tu dididik kita ni. Dulu kalau nak makan, ayah tak ada kat meja jangan harap boleh makan. Betul tak? Tak tahu kot tuan-tuan pasien lain. Tapi dia ingat lagu tu lah. Mak pak pergi bendang balik, tunggu pak balik bendang sekali. Kita balik sekolah penat lapar, tunggu sat ayah tengah duduk mandi. Tunggu. Sekali ayah mandi, duduk sekali, baru boleh makan sekali. Ingat sampai macam tu. Jangan harap nak ambil nasi pergi makan tempat lain. Tak boleh. Undang-undang dalam rumah. Hormat. Betul tak? Sallallahu Muhammad. Mak ayah kata apa, ikut je. Tak ada nak tak ada nak tak berani tuan-tuan. Takut. Duduk dalam kepala dia ingat, takut sekali dia anak derhaka, takut jadi sekali anak derhaka, takut sekali dia anak derhaka. Tuan-tuan, teringat tak kisah Juraij? Tuan-tuan tahu kita? Nabi SAW cerita tentang bayi-bayi yang bercakap. Ada berapa orang bayi yang bercakap? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Yusuf, Nabi Isa, lagi Allahumma salli ala Muhammad, Juraij dan anak Masyitah. Sallallahu alaihi wasallam. 3 bayi yang bercakap. Salah seorangnya Juraij. Tuan-tuan tahu kisah Juraij ni? Juraij ni tuan-tuan, dia ni abid, orang rajin ibadat. Dia rajin ibadat ni, dia pulun sungguh dalam ibadat dia. Sampai satu hari mak dia mai rumah dia, dia tengah semayang sunat. Kemas tuan-tuan bagi kerusi ni orang main game ni, tuan-tuan tahu tak? Oh, kemas ni 4 biji dia panggil. Oh, semat dah tuan-tuan. Salih Asyam hebat tak? Saya tengok kerusi ni, woi dahsyat ni. Tuan-tuan Allah salih alaihi sedap duduk ni. Ni ceramah ni malah 8 jam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Juraij ni dia orang ibadat, ahli ibadat. Mak dia mai bagi salam dekat dia, panggil dia Juraij. Waktu tu dia tengah semayang, dia dengar mak dia semayang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama sebut tentang apa? Tentang pertemuan di antara panggilan orang yang wajib kita sambut dengan kita melakukan ibadat sunat. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ulama duk bahas. Dia tengah semayang sunat, Allahumma salli ala. Ni tengah semayang ni, mak dia panggil, dia abaikan panggilan mak dia. Sekali mak dia balik kecil hati. Juraij, mak mai ni. Juraij semayang. Kecil hati mak, tak apalah, mak balik. Nanti je. Mai lagi sekali. Esoknya tengah semayang lagi. Juraij.
tengah semayang. Balik. Cik hati ni. Mai kali ketiga panggil anak tengah semayang, Juraij buat datang. Ya Allah, bagi fitnah kat dia. Mak ni marah. Bagi fitnah kat dia. Fitnah dengan perempuan. Balik mak dia. Tuan-tuan, Allahumma salli asmat. Takdir Allah makbul doa mak. Sampai satu hari ada seorang perempuan ajak Juraij berzina. Dia orang abid, orang soleh, orang ajak berzina, mau tak? Tuan-tuan, geng-geng masjid ni orang ramai ajak zina, mau tak? Tengok dulu ustaz siapa ajak tu. Kan? Jangan main tuan-tuan, fitnah perempuan ni kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu orang yang dapat naungan arasy Allah nanti, salah seorang dia apa? Seorang lelaki yang diajak berzina oleh orang yang cantik dan kaya. Lalu dia kata apa? Inni akhafullah, sungguh aku takut pada Allah. Tuan-tuan ingat senang lah. Duduk dalam situasi itu, tinggal kita dua orang, salli ala sayyidina Muhammad, serban pun boleh terbang. Jangan main-main. Jangan main-main tuan-tuan. Tapi dia orang baik, orang soleh. Main-main ajak zina, ajak zina. Tak mau. Dia kata aku tak mau, sungguh-sungguh aku tak mau. Tak mau. Tak mau perempuan ni tak puas hati dengan dia. Perempuan ni pergi tuan-tuan berzina dengan seorang pengembala kambing. Bila berzina dengan pengembala kambing tu, mengandung perempuan ni. Bila mengandung perempuan ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecoh lah, habak lah, viral waktu tu. Juraij ni mengandungkan anak perempuan. Sebab dia pergi habak kat orang, kata anak yang dikandungkan itu ialah anak Juraij. Tuan-tuan boleh bayang tak, kat kampung kita ni, kampung tengah ni, kampung tengah nama dia kan? Ada kampung tepi belah ni, tepi. Ni kampung tengah. Kampung tengah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang kata apa? Lah ada seorang budak perempuan mengandung luar nikah lah apa semua. Kata Allah Muhammad, siapa ni? Siapa mengandungkan hang ni? Siapa mengandungkan hang ni? Tu imam ni kata. Oh kalut mana tu. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, kita ni satu benda aja. Sensasi dia panggil. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau berita letak tulis ustaz dekat ujung tu. Dia viral lah. Ustaz cabul, ustaz rogol, ustaz apa. Dia letak title ustaz kat situ, viral tu jadi 100,000 orang tengok, 200,000 orang tengok. Dia sentimen dia panggil. Sama dulu-dulu pun sama. Siapa ni? Anak siapa ni? Dia ngandung anak siapa ni? Tu anak soleh tu, tu anak orang alim tu, tu anak abid tu, tu anak orang ibadat tu. Juraij tu. Habis viral tuan-tuan waktu tu. Tinggal tak ada WhatsApp dengan Facebook ya. Kalau ada WhatsApp, Facebook waktu tu lagi dahsyat tuan-tuan. Subhanallah, malu dia, orang pergi serbu rumah dia, orang pergi tangkap dia. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Orang pergi robohkan tempat ibadat dia. Marah kat dia. Dia bawa dia tuan-tuan pergi jumpa dengan raja. Bila pergi jumpa dengan raja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, raja nak jatuh hukum kat dia. Betul yang ni berzina ni? Dia apa? Betul perempuan tu kata, dialah ni bapak dia. Dia kata bukan saya. Tapi dialah bapak dia. Perempuan tu kata pertahan apa semua. Dia kata nak jatuh hukum. Tak apa, nak jatuh hukum, boleh bagi saya balik dulu Ustaz, nanti jatuh hukum kat saya. Bagi saya balik dulu Ustaz. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita budak tu dah bersalin dah. Perempuan tu dah bersalin budak tu dah. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun tuan-tuan balik ke rumah dia. Dia duduk fikir, apalah yang aku buat ni, apalah yang aku buat ni sampai Allah uji aku macam ni, apa aku buat ni. Pun dia teringat kata apa, mak dia pernah panggil dia tapi dia tak jawab. Mungkin itu penyebabnya Allah uji aku macam. Dia balik jumpa mak dia. Dia jumpa mak dia, dia merayu, merintih minta ampun sungguh kat mak dia. Lalu mak dia ampunkan dosa dia. Lepas mak dia ampunkan dosa tu, dia lapang, dia lega tu, dia pergi balik dekat raja tu. Okey, dah sampai waktu dia, kalau nak jatuh hukum pun jatuh hukum lah. Tapi sebelum tu boleh tak panggil perempuan tu dengan anak dia mai kat sini sekali. Kita saksi dia. Tu mai lah, mai salli ala sayyidina Muhammad, mai bawa perempuan tu, bawa baby tu. Dia kata, Allahumma salli ala, saya nak tanya baby ni, bagi baby ni tolong jawab siapa sebenarnya bapak dia. Semua orang kata mana boleh bayi tu bercakap, mana boleh baby tu bercakap. Dia kata tak apa, dia kata kalau Allah izin dia bercakap, dia bercakap lah. Lalu dia kata, Allahumma salli ala, dia tanya budak tu, wahai anak, siapa sebenarnya bapak kamu? Lalu budak takdir Allah, budak tu bercakap, dia kata bapak dia sebenarnya ialah tu pengembala kambing tu. Maka terlepaslah Juraij pada waktu tu. Nak cerita punca dia apa ni? Punca dia tak dengar cakap ibu je.
Kita lebih pada tu kita buat tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, anak-anak kita didik dia tak sama macam kita dulu. Kita sangat hormat dekat mak ayah kita. Sangat hormat dekat mak ayah kita. Takut kok mak ayah terhentak hati. Kita tak kisahlah anak-anak kita terhentak hati ke, hancur hati ke, terkoyak hati ke, dia pergi kat depa lah. Tuan, hubungan kita dengan anak kita tak sama. Tuan-tuan, dulu waktu mak ayah kita dulu, sallallahu alaihi Muhammad, kita waktu kita kecil-kecil, miskin pilah lagu mana pun, jangan harap mak kita nak pi bagi orang duk mengasuh kita. Dulu mana ada mengasuh-mengasuh ni? Betul dah ni? Kampung ni ada tak mengasuh-mengasuh ni dulu ni? Mana ada? Jarang sangat dengar tok jaga cucu, melainkan sekali-kali cucu mai tok bawa tok wan bawa naik motor pusing kampung. Nak cerita cucu duk dengan tok wan, Allahumma salli alaihi wasallam, tok wan bela, jarang dengar. Kalau tok kena jaga cucu, jadi bahanlah tu apa ni, isteri tu tak reti jaga anak, reti beranak saja, tak reti jaga. Betul tak kan? Tak ingat tak dulu-dulu ni? Miskin lagu manakah, makan nasi dengan garam kau semua, tak ada harap. Jangan harap mak tu nak keluar pergi kerja. Lah ni tuan-tuan, atas macam-macam alasan dia telefon kita duduk sini ni, jadi AJK masjid ni, jadi AJK masjid Kampung Tengah. Anak kita duduk Kuala Lumpur tu, telefon, mak ayah mai duduk sini, kami daripada duduk kampung tak ada siapa duduk tengok, mai lah duduk sini. Kita pun Allah besar hatilah, anak menantu panggil duduk dengan mereka. Rupanya bukan panggil sebab nak jaga kita, panggil sebab nak suruh tolong jaga anak dia. Kita pun packing. Dia duduk fikir, dia duduk kira lagu mana. Kita dua-dua keluar pergi kerja. Kalau hantar anak 3 orang pergi pengasuh, seorang dah 700, 7, 14, 21 dah 2,100 duk belanja tang ni saja. 700 tuan kalau kat Kuala Lumpur tu. Besar-besar tu mau 400 setengah, 500. Tambah kecil-kecil lagi mahal. Juga membuang duit saja. Lepas tu baik kita panggil mak ayah kita mai duduk sini. Tambah yang jenis duduk yang tinggal seorang-seorang. Pak Long dah meninggal, dah tinggal Mak Long seorang. Telefon, mak mai duduk dengan kami lah. Bunyi pun kami nak bela, kami nak jaga. Dia mai tuan-tuan sekalian duduk dekat depa dengan depa dekat Kuala Lumpur tu, buat apa? Jaga anak dia. Nak pergi kerja pesan kat mak ni, sekali anak saya ni makan waktu ni, sekali waktu ni kena masak ni, waktu sekali petang ni lagu ni pakaian dia lagu ni, pakaian lagu tu apa semua. Mak tu pun jagalah terketak-ketak. Kita ni main satu-satu umur tuan-tuan, dia kena rehat cukup. Waktu tengah hari kena tidur tak boleh. Malam kena tidur awal, pukul 11 tu kena tidur lah, pukul 10 tu kena tidur lah. Tak tidur lambat-lambat sangat. Nak tenang-tenang. Mai sampai umur satu-satu hak umur ni nak kena duduk baca Quran banyak, pergi masjid bagi tenang fikiran tu. Kalau tidur lambat lagi darah naik. Pergi jumpa doktor, tu kata apa, maklum ni awak ni tak tidur ke, tak cukup tidur ke, pasal apa ni darah naik tinggi sangat ni. Dia dah ni tuan-tuan, bukan usia dah 60-70 tahun jaga cucu dah lah, tak boleh lah tuan-tuan. Tapi apa anak kita buat kat kita, suruh kita tu buat kita ni. Kita dengan cucu habis hati lah, dengan cucu habis meta. Tapi tak tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, tu tugas dia nak kena buat. Tugas kita ni bila main 60-70 tahun, buat apa? Tumpu untuk ibadat. Sungguh tumpu untuk ibadat, tenang jiwa, sehat tubuh badan. Tak seduk stres dah, duk stres dengan cucu, stres apa. Mak ni lagu ni, mak tu lagu tu. Balik tengok anak serabut sikit, pasal apa ni tak mandi lagi ni? Awak tengah hari ni tak masak ke? Mak tu tak larat. Kita jadi penyebab mak kita sakit. Tuan-tuan tengok macam mana kita duk, anak-anak kita duk memperhambakan mak-mak dia. Kalau upah orang tuan-tuan pergi hantar pengasuh bayar 600-700, mak mai duduk kat situ tuan-tuan sekupang pun dia tak bayar kat mak dia. Kalau ambil orang kerja bayar upah, dia mau pekerja. Kalau ambil orang kerja tak bayar upah, suruh buat kerja, dia panggil apa? Panggil apa lah? Hamba lah tuan-tuan.
Nak cerita, kadang-kadang kita duduk tenggelam dalam situasi itu, kita tak berasa kata kita sedang tenggelam dalam fitnah akhir zaman. Bila kita kata macam dia marah kita balik, oh ustaz tak faham. Maklum lama tak main mengaji, belah cucu. Duduk madrasah saya elok untuk ramai, duduk pasal 50 orang lebih, dekat 50 orang duduk madrasah saya. Salih ala si Muhammad. Toto hilang seorang, mana pergi? Lama tak nampak ni. Belah cucu, begitu. Waktu-waktu 60-70 tahun bukan cerita jaga cucu, 60-70 tahun bukan cerita jaga budak kecil, 60-70 tahun cerita mengaji, beramal. Hujung-hujung usia dah. Fitnah nama dia. Duduk dalam situasi fitnah yang kita tak berasa kata tu fitnah. Balik tengok rumput tak mesin ke apa tak potong, ayah tak buat tu. Ayah tak larang. Kalau tahu suruh orang main mesin tak apa. Tuan-tuan, tarik muka dengan ayah. Pasal apa? Pasal ayah tak buat apa yang dia perintah. Tu mak tu baju tak basuh, tak mak tak tolong sidai Azan. Mak tak larat aja. Kalau saya tahu saya buat sendiri, masam baju. Muncul muka masuk dalam rumah. Tuan-tuan, sehari dua tak apalah. Duduk lama-lama duduk mak tu duduk makan hati je. Betul tak ni? Kau tak betul ke saya duduk cerita ni? Macam tak apa nak setuju je. Banyak dia gitu lah. Kita nak cerita. Betul lah Nabi kata akhir zaman ni kita duduk pada waktu fitnah yang kita tak berasa kata tu fitnah. Itulah ujian dia. Tapi kita tak berasa kata tu ujian dia. Dan kita cari jalan apa saja untuk betul apa kita buat. Betul. Kalau tak buat macam ni tak ada lagu ni. Kalau tak buat ni, subhanallah tuan-tuan, Allah SWT tak apalah, kata pilih lagu mana pun. Nak cerita fitnah. Tuan-tuan, jadi pecahnya pintu fitnah ni bila kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lepas tu mai zaman dia panggil mulkan aqdan, kerajaan menggigit. Yang kedua kata apa? Allah SWT yang pertama, fitnah tu dah makin besar, depa nak pegang macam mana zaman Nabi dan zaman khulafa tu dah tak boleh dah. Sampai macam nak kena gigit dengan geraham, tu namanya kerajaan menggigit. Yang kedua kata ulama, menggigit ni maksud apa? Dia turun, wariskan takhta tu kepada keturunan. Sebelum tu dah habis kerajaan ni, fasa ketiga ni dengan habisnya kerajaan Islam. Tak ada dah. Bila habis kerajaan Islam? 1924. Tumbangnya kerajaan Uthmaniyah Turki, habis. Masuk fasa keempat. Fasa keempat, Mulkan Jabariyah, kerajaan yang memaksa. Mulkan Jabariyah ni apa? Zaman ni zaman diktator. Kuku besi zaman ni. Zaman ni akan habis dengan balik macam zaman kedua, khilafah ala manhaj an-nubuwah. Daripada fasa ketiga tu, lalu fasa keempat, fasa kelima, dia balik macam fasa kedua tu, zaman Khulafa' Rasyidin ni. Indahnya zaman tu, pemerintahan Islam cantik, aman dunia. Bila fasa kelima? Siapa memerintah zaman tu? Ulama duk bahas. Siapa yang memerintah zaman tu? Yang memerintah pada zaman tu Nabi Isa AS. So tempoh pemerintahan zaman Nabi Isa ni cantik, indah. Bila fasa kelima? Fasa pertama kita duduk dah? Tak. Fasa kedua? Tak. Fasa ketiga? Pun tak. Fasa keempat? Fasa kelima zaman Nabi Isa, maksud kita duduk fasa keempat. Tapi tuan-tuan kena ingat, fasa keempat, kalau fasa kelima Nabi Isa dah memerintah, maksudnya Dajjal dah lepas dah. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Mahdi dah muncul dah. Maksudnya Nabi Isa dah turun dah. Maksudnya Ya'juj Ma'juj dah keluar dah. Jadi semua fitnah-fitnah ataupun dia panggil Allahumma salli tanda besar kiamat ni, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa turun. Ni bila dia jadi? Fasa ke berapa? Faham ke tak faham saya duk cerita ni? Fasa ke berapa? Fasa keempat lah. Jadi subhanallah, kita pula duk fasa ke berapa?
Fasa keempat lah. Ulama kata apa? Tak mustahil lah zaman kita adalah kita tengok Dajjal. Zaman kita adalah kita akan menyaksikan Ya'juj Ma'juj. Zaman kita adalah kita tengok, kita dengar berita Nabi Isa dah turun. Zaman kita adalah akan berhadapan dengan fitnah yang besar ni zaman kita. Zaman kita. Tu yang kita takut tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka zaman dipanggil zaman kemuncak fitnah. Baik, tuan-tuan sekalian, apakah fitnah-fitnah ataupun cabaran-cabaran yang akan kita lalui pada umat zaman ni? Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, cabaran iman dan akidah. Waktu ni cabaran dia cabaran akidah, cabaran iman yang sangat kuat. Tak sama macam umat dulu-dulu, tak sama macam Allahumma salli alaihi orang yang duduk. Tak usah cerita panjang-panjang jauh-jauh. Takat 10 tahun, 20 tahun sebelum ni pun boleh tengok beza dah. Kita dihidangkan dengan tuan-tuan perkara-perkara yang boleh mengancam akidah kita, anak-anak kita. Tuan-tuan muslimat ni, tuan-tuan yang duduk kat depan saya ni, kita ada anak, ada cucu. Anak kot dah besar-besar dah kot. Tengok macam cara-cara kita ni, umur depan-depan saya ni lebih kurang 18-20 tahun dah kot umur. Ada lah ni? Tak ada lah, 80 pun ada apa, 60 tahun. Anak besar dah. Saya ingat yang kecil pun dah umur 30 dah apa. Cucu, saya pun ada cucu dah. Oh, ada cucu dah saya. Kan, Allahumma. Anak saya baru 8. Cucu seorang. Allahumma. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba ambil anak kita ke, cucu kita ke, yang umur dalam 20 tahun lagu tu. Ambil umur 20 tahun tu, mai mengadap kita. Mai Sat, ni mak nak tanya, kenal tak Allah? Kita kenal. Cuba cerita kat mak Sat sifat wajib bagi Allah tu apa dia? Cuba cerita kat mak Sat sifat mustahil bagi Allah tu lagu mana? Cuba cerita Sat, macam mana kita nak sifat kita ada ihsan dalam hubungan kita dengan Allah. Cuba cerita tengok. Saya ingat bukan anak kita tak kerti nak jawab, kita pun tak tahu jawapannya. Kita dulu, saya ingat kecil-kecil mengaji dah sifat 20. Mai mengaji dekat masjid, mesti ustaz cerita kitab 20. Apa ni sifat 20? Dia nak Muhammad Muhammad mengaji dah. Allah kalau saya Allah wujud qidam baqa mukhallafatu ta'ala bil qawad, semua kita dah mengaji dulu tu. Anak-anak kita tak kerti kan. Benda paling asas yang dia perlu dalam hidup kata dia tak ada. Sebab tu dia jadi bukan-bukan, sebab tu dia buat benda pelik-pelik. Tuan tengok baru ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menikah. Pi menikah dekat India tu. Kahwin dekat sana dengan orang sana. Lepas tu dia duk pergi tawaf apa benda kita pun tak tahu. Dah viral video tu. Dia pakai pun macam saya pun tak tahu. Tengok dia ni orang Melayu kan, orang apa dia kecoh-kecoh pasal apa. Tengok tandem mau kat dia pun semua. Dia kata oh rupanya orang Melayu. Lepas tu keluarlah macam-macam dia ni murtad lah apa bla 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 semua. Tuan-tuan tengok ke video tu? Tahu tak ni? Payah bercakap orang tak ada handphone WhatsApp ni. Kami tak tahu Ustaz, kami jenis pegang tasbih je Ustaz, mana tahu benda-benda tu semua, mana tahu. Allahu Rabbi, nak cerita fitnah. Habis tu semua pekat keluar lah macam-macam fatwa lah. Orang ni fatwa nu, orang ni fatwa nu, pekat keluar fatwa macam-macam. Ni murtad lah, keluar pada Islam lah, apa semua macam-macam lah pekat tu kata. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas seminggu lebih kurang dia pun keluar kenyataan. Dia kata apa? Saya masih Islam. Suami saya tu yang sing tu dah pun masuk Islam setahun dah. Cuma kami pi buat cara perkahwinan adat orang sana, dia buat lagu tu. Tuan-tuan, kita nampak perbuatan tu, kita orang mengaji, kita tahu buat lagu tu sekali boleh gugur akidah. Sebab apa? Sebab berpakaian macam pakaian orang agama lain, pi buat perbuatan upacara macam upacara agama lain. Kita tahu benda yang buat lagu tu boleh rosak akidah, tapi dia kata dia tak tahu.
kami jahil, tak tahu kata buat lagu tu boleh rosak akidah. Tuan-tuan faham tak ni? Bukan dia seorang tak tahu, ramai yang tak tahu tuan-tuan. Ni hari ni kita sambut Christmas. Bukan kita sambut Christmas, orang sambut Christmas. Kita pun cuti juga. Tak apalah cuti, depa bagi cuti, kita cuti lah tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi tuan-tuan tahu tak, dekat pasar raya ada anak-anak kita Islam yang pakai baju macam Santa Claus. Ada anak-anak kita yang tukang pi buat, pi pasang tu, apa ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, tu apa, Christmas tree tu, pokok Christmas tu, yang berpakaian, yang buat hari waktu Deepavali, depa lah pi pakai pakaian macam orang Deepavali. Pasal apa depa buat macam tu? Kita tahu berpakaian tasyabbuh kepada agama lain tak boleh dalam Islam. Bahkan ulama dulu sallallahu alaihi wasallam, jumhur ulama kata apa? Bukan sakat pakai macam orang bukan Islam, hampir ucap kat dia ucapan selamat pada agama depa pun tak boleh. Orang sambut Christmas kita kata Merry Christmas, selamat menyambut Christmas. Orang sambut Deepavali kita kata Happy Deepavali. Kita pun sebut surah macam dia juga. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kalau orang pergi mencuri, balik-balik mencuri tuan-tuan, dengan Allahumma salli ala, dengan barang curi dia, dengan pegang pisau apa, kita kata hang ni pergi mana ni? Dia pergi mencuri. Orang mencuri, ni dapat mana ni? Dapat. Selamat, kita kata. Lepas tu malam ni nak pergi mana? Malam nak pergi mencuri lagi. Selamat mencuri. Tuan-tuan, apa hukum dia? Mana boleh tuan? Kita do encourage dia lagi. Kita menambahkan keyakinan dia atas apa yang dia buat. Itu mencuri, itu maksiat. Ini orang pi sembah Tuhan lain. Dia berpegang kepada agama yang lain selain pada Islam. Dia syirik pada Allah. Kemudian kita ucap selamat kat dia. Faham tak faham ni? Boleh ke tak boleh? Jumhur ulama kata tak boleh. Ulama mutaakhirin ni saja, ulama contemporary ni yang kata apa? Suasana dah berbeza lah ni. Orang Islam yang orang bukan Islam yang duduk dalam negara kita ni bukan macam orang bukan Islam yang nak perang kat kita. Maka ucapan tu sekadar ucapan kemanusiaan saja supaya Islam ni tak nampak terlalu rigid, tak nampak terlalu tegas sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi nak cerita, ulama pun tak baik, bukan cerita pi pakai macam dia. Kata selamat kat dia pun tak boleh. Ulama kata lagu tu. Anak-anak kita berapa ramai yang pi buat amal macam tu tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Berlakon kadang-kadang main-main tuan-tuan, Allahumma salli pi pakai macam Sami Siam. Pi buat sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa depa buat macam tu? Pasal depa jahil. Inilah cabaran yang ada lah ni. Anak-anak kita tak kenal Allah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok anak-anak kita. Macam mana kita didik dia. Dia keluar daripada rumah pakai tudung. Satgi dia naik motor, dia naik basikal, dia pergi sekolah, tuan-tuan, dia cabut tudung, dia bolam beg. Sampai dekat sekolah dia pakai tudung balik. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal di rumah mak ayah dia nampak. Pasal apa dekat sekolah dia pakai tudung? Pasal cikgu dia nampak. Ni dalam perjalanan ni tak ada siapa nampak, dia kata. Anak-anak kita semayang waktu kita ada. Waktu kita tak ada, dia tak semayang. Pasal apa? Pasal dia semayang pasal kita nampak. Mak dia pun ajak lagu tu. Anak-anak duk tengok TV tu. Salat semat. Dengar bunyi motor ayah dia balik. Deng. Hamai angkat nu ayah balik. Balun hang lagi baru tahu. Anak kita pun celapak, wuduk pun tak mayang, tak ambil dah. Allahu Akbar, mayang terus. Pasal apa? Kita duk ajak daripada kecil takut kat pak dalam semayang, bukan takut kat Allah. Faham tak ni? Ujian ni. Tuan-tuan, waktu zaman Nabi SAW dulu semayang, cerita ujian iman. Waktu zaman Nabi SAW dulu, kalau berlaku gerhana matahari semua takut. Berlaku gerhana bulan, takut. Sampai pergi semayang, rokoknya panjang, qiyamnya panjang, muka pucat, takut ni bala apa Allah nak bagi ni, pasal apa ni, apa yang kami buat ni sampai Allah nak turun bala lagu ni. Takut. Pasal apa? Pasal berlaku gerhana. Kita lah ni kalau berlaku gerhana takut tak? Tak.
Betul-betul takut tak? Tak, sikit pun tak takut tuan-tuan. Sikit pun tak Bahkan masjid siap buat pengumuman lagi. 3 hari lagi nanti ada jadi gerhana. Lepas tu nak jemput semualah. Kita buat solat gerhana kat masjid ni lah. Jemput panggil semua. Tok imam yang buat pengurusi yang buat announcement tu, dia rasa takut dan tak pun. Pasal apa? Pasal telah dijustifikan, diperjelaskan kepada kita apa yang akan berlaku, apa yang jadi dengan gerhana tu. Kita mengaji kat sekolah, gerhana ni bab matahari ni bertentang dengan bulan lah apa semua, jadi cahaya tu terlindung dengan bulan tu, itu yang menyebabkan kita ni tak kena cahaya tersebut, itulah disebut gerhana. Oh, lagu tu. Lepas tu mana ada hubungan kekuasaan Allah pada berlaku gerhana tu? Tak ada. Faham tak? Dulu-dulu kita duk baca dalam Quran tentang azab-azab umat terdahulu. Turun api daripada langit, habis depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai duduk dalam keadaan jadi batu-batu terkambus. Salli ala sayyidina Muhammad. Sampai hari ni orang boleh pergi tengok dia. Umat terdahulu kena azab. Kita baca dalam Quran. Lah ni kalau batu-batu api turun daripada langit, dia panggil apa? Dia letusan gunung berapi. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau berlaku tsunami, gempa bumi, kita kata apa? Gempa bumi jadi menyebabkan berlaku pergeseran plate bumi, tolak naik atas, ayak naik atas, apa semua tu yang jadi tsunami. Sallallahu alaihi Muhammad. Sikit pun dia tak ada, dia tak kait dengan bala daripada Allah. Allah SWT, ancaman daripada Allah, teguran daripada Allah, maksiat yang kita buat, tak ada. Bila ada para asatizah, ustaz-ustaz tu, tok guru kata apa? Tu tengoklah apa yang jadi dekat negara sebelah kita. Nu berlaku gempa bumi, nu dia hanyutkan apa semua sebagainya dengan tsunami yang begitu kuat. Ambil pengajaran, mungkin ada maksiat yang kita buat sampai Allah jadi macam tu. Jangan pula kita buat macam tu. Nanti maksiat, nanti bala tu akan mai kat kita. Tahu depa kata apa kat ustaz tu? Hang jangan duk belagak Tuhan. Betul tak benda ni duk jadi tuan-tuan? Inilah ujian kita di akhir zaman. Kita dah putus hubungan kita dengan Allah. Apa yang duk jadi sekitar kita, kita tak berasa dah tu daripada kekuasaan Allah. Sebab tu kita tak pernah takut. Tak pernah takut. Jadi apa saya lah hidup? Semua benda tu justified. Semua dijelaskan. Tuan-tuan, nanti dekat dengan kiamat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malam yang panjang. Akan berlaku malam yang panjang sebelum matahari naik sebelah barat. Sebelum matahari naik sebelah barat, kita akan berjumpa dengan 2 malam yang panjang. Satu riwayat sebut 3 malam yang panjang. Macam mana 2-3 malam ni? Allahu a'lam lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, bangkit pagi-pagi, duk ingat pagi dah, tapi malam gelap lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Takut. Pasal apa ni? Dalam riwayat cerita, kita keluar ke jalan-jalan. Apa jadi dengan malam kita hari ni? Semua dah kecoh. Lepas 3 malam yang panjang tu, waktu tu matahari akan naik sebelah barat. Bila matahari naik sebelah barat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila matahari naik sebelah barat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu tutuplah pintu taubat. Tak ada dah. Baru nak beramal tak boleh beramal dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru nak beriman dah tak diterima iman dia. Nak bertaubat pun Allah tak terima taubat dia. Bila matahari naik sebelah barat. Tuan-tuan percaya tak? Waktu 3 malam yang panjang tu, orang yang tak semayang tetap tak semayang. Orang yang tak tutup aurat tetap tak tutup aurat. Kita ni yang dengar malam ni, tahu dah kalau esok jumpa 3 malam yang panjang tu, tahu dah lagi 3 malam lagi matahari nak naik sebelah barat. Tahu dah. Tumpulah ibadat lah, pergi buat lah, baca Quran lah, apa semua. Tuan-tuan faham kan cerita ni? Tapi ada dekat sana nanti tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang pada waktu tu Allahumma salli ala Muhammad tetap tak semayang. Pasal apa? Saya duk risau, saya duk teringat nanti macam mana orang duk cerita kat kita nanti jadinya gerhana matahari. Nanti jadinya macam ni, kami menjangkakan akan jadi macam tu, kami menjangkakan akan jadi macam ni. Dia juga akan menyebutkan sebelum jadi benda tu, setelah dibuat kajian, dalam minggu depan akan berlaku satu fenomena alam semula jadi. Apa dia? Kita akan berhadapan dengan malam yang panjang.
Tapi jangan risau. Malam tu dia akan jadi dalam tempoh berapa malam saja, lepas tu dia akan balik macam asai. Ini kajian yang telah kita lakukan. Waktu tu orang akan rasa macam mana? Tenang, oh tak ada apa rupanya. Dia tetap dengan maksiat dia. Betul tak tuan? Faham tak? Inilah cabaran yang kita lalui, yang orang dulu-dulu tak lalui. Bila dia nampak satu benda, oh ni kebesaran Allah. Bila nampak satu benda, oh ni kebesaran Allah. Oh ni azab Allah turun. Oh ni ujian Allah bagi kita. Oh ini Allah nak kita nak muhasabah diri, apa yang kita buat ni sampai Allah jadi macam ni, maka kita berubah jadi lebih baik. Maka inilah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ujian yang pertama yang akan dilalui oleh orang-orang di akhir zaman, yang kita tak boleh nafi kita duduk pada zaman ni. Dan ini ujian dia. Yang kedua, ujian dalam ibadah. Yang kedua, ujian dia panggil cabaran dalam beribadah. Sama tak kita nak beribadah sekarang ni dengan nak beribadah dulu-dulu ni? Tak sama tuan-tuan, tak sama. Tuan-tuan ingat dulu sebelum ada handphone ni macam mana dengan Quran? Sebelum ada handphone ni macam mana kita dengan Quran? Habaq mai. Tu Quran, mana dia Quran tu? Tak nampak Quran langsung. Oh dah. Quran sampai hancur tuan-tuan. Kita duk baca, walaupun baca setahun sekali kan Quran. Waktu Ramadan je. Tapi itulah Quran kita duk baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni tuan-tuan, kita menggunakan alasan ada Quran dalam handphone, kita tak baca dah Quran tu. Tapi beza tak bila kita baca Quran yang tu dengan kita baca Quran kat handphone? Beza tak? Beza. Beza. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni cara orang baca Quran. Ada orang yang langsung tak baca Quran dah. Dulu Quran buka juga. Lah ni nak buka Quran macam mana, yang ni duk ada. Yang ni dah menggantikan Al-Quran. Waktu ulama dia, macam mana keadaan orang dulu dengan Al-Quran? Dia tanya pada ulama tu. Ulama tu kata apa? Keadaan orang dulu dengan Al-Quran macam keadaan orang lah ni dengan handphone. Macam ni. Pagi, petang, siang, malam macam ni. Macam ni, macam ni. Allahu Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, baca Quran lah, baca Quran. Saya pun jadi macam tu. Saya kata apa? Daripada tak baca Quran langsung, baca pilah lah handphone pun. Tapi tak sedap sama macam Quran baca handphone dengan baca, tak sama, tak sedap dia. Rasa dia lain. Rasa dia lain. Yang keduanya, gangguan banyak bila baca Quran kat handphone ni. Baru baca sikit, keluar notification kat atas tu, keluar tu. Anak mesej pula, buka dulu. Bila dia start buka satu, dia nak buka. Dua dia keluar. Tangguh start habis Quran. Yalah, dah habis baca WhatsApp apa mak, buka. Baca Quran balik. Elok baca Quran balik, sallallahu alaihi Muhammad, dia keluar ke atas pula tu, baca pula. Lepas tu yang patut baca satu muka surat tinggal 5 ayat. Ni apa mengaku dak aku duk cerita ni. Lagu tu lah tuan-tuan, tu cabaran kita akhir zaman. Tak sama kita dulu-dulu sungguh. Dulu buka Iqra tuan-tuan. Mana dia Iqra zaman kita dulu muqaddam. Alif di atas, ba di bawah, bi ta di atas. Betul lah kita baca tu. Alif di atas, alif di bawah, i, alif depan, u, a, i, u. Mai tak nak kita tuan-tuan tak erti dah, tak jumpa dah. Dia tekan ni ada benda ni besar lagu ni, mak ayah dia beli kat dia. Tekannya, tolong baca kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati, tak sama dah cabaran ibadat. Lepas daripada semayang, Assalamualaikum, waktu tengah semayang, saya teringat seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Dzul Bijadain. Ni gelaran sahabat bagi kat dia. Dzul Bijadain, pemilik 2 kain. Anak muda, tinggal keluarga, tinggal harta benda, tinggal semua pergi duduk dengan Nabi SAW. Tinggal semua, yang tinggal kat dia 2 helai kain dia, kain cukin. Satu ikat kat pinggang, satu tutup badan dia. Sampai dia digelar pemilik 2 kain. Waktu dia duduk dengan Nabi SAW, oh zikir dia kuat.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia jenis zikir kuat-kuat. Sampai para sahabat pergi mengadu kat Nabi Rasulullah, tengoklah budak ni, dia ni nak tunjuk apa ni? Zikir kuat-kuat. Dia tunjuk apa? Tak, Rasulullah kata apa dia? Rasulullah kata apa? Dia meluahkan perasaan dia kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia tak ada apa-apa tak ada apa di antara dia dengan Allah dan Rasul. Tak ada apa. Dia sedih, dia luah ke Allah dan Rasul. Dia seronok, dia luah ke Allah dan Rasul. Apa saja yang dia hadapi, Allah dan Rasul di tempat dia. Pasal apa? Pasal tak ada siapa dah. Dia tinggal semua dah. Hari mati dia, tuan-tuan tahu tak? Waktu dia mati, tahu siapa yang turunkan dia dalam liang? Nabi SAW sendiri. Cemburu para sahabat semua. Turunkan sahabat ni. Nabi SAW turun, baringkan dia, adabkan wajah dia ke arah kiblat. Nabi siap doa, ya Allah, kau redalah kat dia ni sebab aku reda kat dia. Para sahabat semua teriak. Pasal apa? Pasal cemburu dengan kematian Salih Al-Samad, Zulbijadain. Tahu pasal apa? Macam tu Allah muliakan dia. Pasal dia langsung tak ada apa-apa di antara dia dengan Allah. Kita betul-betul dalam tempoh sehari ni, tuan-tuan muhasabah. Saya duduk cerita, tuan-tuan cuba bayang. Daripada tuan-tuan bangkit tidur tadi ni sampai tuan-tuan tidur balik lagi, berapa minit betul-betul yang tuan-tuan betul-betul bagi ke Allah? Yang betul-betul tuan-tuan bagi waktu tu betul solid ke Allah. Bila betul-betul bila? Cabak mai. Bila? Waktu semayang. Waktu semayang lah kita kata. Waktu Quran betul sebut dah tadi, baca Quran. Baca Quran saat keluar saat keluar notification macam itulah. Terganggu Salih Al-Samad. Dah baca Quran pun pada alat komunikasi nama dia. Ni alat komunikasi kan? Baca Quran pada alat komunikasi, dia tunggu nak berkomunikasi je lah. Bolehlah dapat sikit 2-3 minit kot. Waktu yang betul-betul kita serah diri kita pada Allah ni, tu waktu angkat takbir tu. Tu angkat surrender tu kan, tu suruh angkat takbir lagu tu. Setentang dengan dua telinga. Dalam hadis sebut. Menghadap surrender. Allahu akbar, serah diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana muslim. Betul kan? Sungguhnya solatku ini, ibadatku, Salih ala Sayyidina Muhammad, hidupku, matiku, semua untuk Allah SWT. Surrender bagi. Tentang Allah Salih ala Sayyidina Muhammad. Berapa sehari 5 kali semayang? Ini cerita peruntukan lah. Sehari daripada 24 jam 5 kali semayang. Dalam 5 kali semayang tu berapa minit kita semayang? Ada 5 minit. Berapa Ustaz? Ada 5 minit kita semayang. Biar kurang lah kau dah. Katalah 5 minit. 5 minit semayang dari 24 jam baru berapa minit? 5 kali 5 25. 25 minit daripada 24 jam. Waktu yang kita peruntuk ke Allah sungguh-sungguh ni. Yang lain tunggang langgang dengan main dengan dunia, dengan PUBG. Apa PUBG tahu je. Ni kerusi PUBG. Main game. Salih Al-Samad, tuan-tuan. Yang tu lagu ni pergi kerja, buat tu, buat ni, buat ni. 5 minit kali 5 waktu semayang 25 minit. Tu yang nak buat pi sana tu. Yang nak buat pi sana tu. Yang nak duduk sampai bila-bila tu. Betul-betul bekal tu. Kalau orang main habang kata, kalau nak kena pindah kerja lah, pindah pergi mana? Pergi Kuala Lumpur. Nak duduk kat Kuala Lumpur tu berapa lama? Sampai pencen lah. Dan ni umur apa? 40. Berapa lama duduk dah? 10 tahun lagi. 20 tahun. Duduk mana? Kuala Lumpur. Lepas tu, sebelum pergi Kuala Lumpur tu, nak kena singgah pergi dekat duduk Ipoh Zat, pergi buka office kat sana dalam seminggu lagu tu. Lepas tu baru pergi sana, Kuala Lumpur. Berapa tahun duduk Kuala Lumpur? 20 tahun. Berapa lama nak singgah kat Ipoh tu? Seminggu. Kalau 20 tahun nak singgah, kalau 20 tahun nak pergi duduk kat Kuala Lumpur, seminggu nak duduk di Ipoh, tang mana nak buat persiapan banyak, tang mana nak buat persiapan sikit? Faham tak soalan saya tu? Ni bekal kita duduk ada ni kat rumah kita ni, nak buat bekal ni, tang Ipoh tu banyak ke tang Kuala Lumpur tu banyak?
Tahun Kuala Lumpur lah banyak pasal nak duduk sana lama. Lepas tu pindahlah anak, pindah pergi sekolah sana, barang hantar pergi sana, almari hantar sana, kereta hantar sana, semua hantar sana, pasal nak pergi duduk sana lama. Tapi yang peliknya, tahu lagu mana? Ipoh tahu nak duduk seminggu, yang nak duduk dekat Kuala Lumpur tu 20 tahun. Tapi dia pindah anak pergi Ipoh, dia hantar barang pergi Ipoh, dia beli rumah kat Ipoh, dia buat apa kat Ipoh. Tu tak berapa cerdik sama dia. Tidak ni. Tapi itulah yang kita nak buat. 24 jam sehari tu, yang duk himpun tu tang mana? Peruntukan 24 jam sehari tu untuk mana? Ni untuk tahun ni. Tu yang nak bawa pergi sana tu apa tu? Tu yang 25 minit tu. Kalau 24 jam dengan 25 minit tu, berapa persen agak sehari tu lah? Faham ke tak faham? Tahu saya duk cerita ni? Faham ke tak? Tapi itu kita dah buat tu. Dah yang 25 minit tu pun, yang 5 minit tu berapa minit betul-betul yang betul khusyuk dekat Allah. Yang betul serah, betul-betul yang kata betul-betul serah tu dalam 5 minit tu, betul-betul berapa minit? Saya ingat seminit pun tak ada apa. Celah tu ni bawa yang ni pula. Dia kalau dia tak bawa yang ni, dia pergi sekat jalan, tertinggal handphone, patah balik. Oh, tak apalah, masbuk lah dia kata. Masbuk lah, patah balik. Maklum, bukan pergi masjid ke? Handphone aku tinggal tak mana tak? Cari tak jumpa pula dah. Terlepas aku tu dah habis, depa habis mayang dah bang. Tak apalah, mayang di rumah je lah. Kita ni, cerita kita betul-betul lah tuan-tuan. Tak boleh tinggal yang ni. Subhanallah, dia semayang pun dia letak yang ni menghadap muka dia. Kan? Allahu Akbar. Lepas tu lagi telefon bunyi. Tadadang teng. Aduh, subhanallah. Tuan, dia jeluh pula tengok siapa telefon dia. Bini telefon pula dah. Dia pesan suruh beli sayur lagi. Sayur apa tak? Allahu Akbar. Itulah kalau tulis kan senang ni. Sami Allahu liman hamidah. Tak tulis payah, tak ingat. Bagi salam, baru teringat sayur apa Nabi. Itu Allah SWT. Bunyilah telefon tu. Hari tu saya semayang apa? Semayang sunat taubat, pimpin qiyamul lail. Tuan-tuan, pimpin qiyamul lail, semayang sunat taubat. Saya pun kata dekat kita ni nak semayang sunat taubat ni, ditolonglah kenang-kenang dosa-dosa kita buat, muhasabah diri, teriaklah cuba untuk keluarkan air mata, teriak tengok apa semua. Kan? Elok angkat takbir je. Allahu Akbar. Bidit Michael Jackson. Aduh, dia pula dah buat khusyuk lebih, tutup lah. Dia dah buat tak tahu tuan-tuan. Kita duduk depan sambil dia baca Fatihah tu, layan juga. Habis. Subhanallah. Dia punya alam Michael Jackson tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan, tak boleh lah, tak boleh tinggal lah, tak boleh nak renggang sikit. Dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa, tak tutup lah. Saya vibrate. Dia tutup suara, dia vibrate. Dia duduk semayang, bzz. Itu vibrate pasal apa? Dah lagi ikut orang telefon. Allah, bukannya orang boleh jawab telefon pun waktu tengah semayang tu. Salli ala Muhammad. Hari tu saya singgah semayang mana tu. Saya duduk semayang dekat R&R. Lepas tu dia main sebelah saya. Dia ambil saya jadi imam. Lepas tu dia letak handphone aku ni, letak handphone menghadap cermin ni, menghadap ke muka dia. Elok kita time rokok tuan-tuan, bini dia telefon. Sayangku dulu. Aduh, bukan cerita dia, kita pun serabut apa lah. Bini dia waktu ni lah nak telefon pun, habis aku biasa. Aduh tuan-tuan sekalian nak cerita. Tak boleh tuan-tuan nak cerita. Waktu semayang pun tak boleh nak putus hubungan kita dengan dunia. Kita bawa dunia main dengan semayang kita ni. Buat macam mana tuan? Salih semayang ni ujian kita. Dulu mana ada benda-benda lagu ni. Saya ingat waktu mula-mula ada handphone dulu tuan-tuan, kita bukannya letak kat depan ni, kita letak kat rak belakang tu. Betul lah, saya ingat dulu-dulu zaman saya kan, zaman mula-mula keluar handphone je, dia besar-besar macam ketul bata tu.
Mana ni? Haji, pun balik haji, mampu haji tu. Zaman tu kira, lah sok sungguh tuan-tuan, dia punya iklan, telefon tu jatuh dalam pasir, apa tu, gelek tu apa? Steamroll tu lalu tak pecah. Dahsyat tu. Zaman tu lah ni tuan-tuan, jatuh sikit crack. Tinggal handphone kat rak tu, tutup kat atas belakang tu, cipi semayang. Langsung tak ingat apa. Habis semayang tengok, tak ada, hilang. Kawan syuri Allah, kata kami solat keluar-keluar habis semua 3-4 orang semua pinta, kami 3-4 orang je yang duduk ada phone waktu tu, cetak kat belakang tu kami lagi. Habis semayang keluar-keluar tengok cerah, tak ada apa. Tuan-tuan, subhanallah, zaman tu tak, orang tak heran lah, ni tak boleh pisah. Lepas semayang zikir, lah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi ajak zikir. Kita sampai berkelahi lah dengan puak-puak yang kata jangan duk zikir tu. Oh, apa ni, dia kata ni bid'ah, kita kata apa, ni hampalan ni apa semua ni, orang nak buat amal. Buat amal apa? Lawan bukan main, tapi elok bagi salamnya, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Waktu ni lah mesej pun, wa atubu ilaihi. Macam tu. Betul lah? La ilaha illallah sambil tengok Facebook. Aduh, cabaran kita. Betul-betul tuan-tuan, tu cabaran kita. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad dan tengok. Panjang cerita nak cerita ni. Ada anak, ada seorang saya pergi ziarah. Anak dia umur 5 tahun hafal Quran. Bukan, anak dia 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran. Nama dia Nailah Farafisha. Anak dia nama. Perempuan, 5 tahun khatam dah 30 juzuk Quran. Dia umur 5 tahun. Buat dia dah mula hafal Quran. Lepas mayang bagi salam, zikir, tak payah suruh buka Quran sendiri anak dia. Hebat tuan-tuan. Cemburu kita. Anak kita jenuh kilas nak baca Quran tuan. Bukan cerita anak kita, kita pun serupa. Saya pun pilah kat rumah dia, saya kata macam manalah nak belajar juga tips macam manalah nak bagi anak-anak boleh jadi lagu ni. Saya pergi rumah dia. Dia kata, Ustaz tengok di rumah saya ada apa? Memang tak ada apa tuan, kosong. Nombor 1 sekali benda tak boleh ada dalam rumah nak bagi anak baca Quran. Nombor 1 sekali tak boleh ada TV. Saya kata apa? Jam. Kita mana boleh rumah tak ada TV? Rumah kena banjir pun tenggelam tuan-tuan, habis rosak barang. Orang bagi bantuan, mula sekali beli apa? TV dulu. TV dulu, subhanallah. Kita punya muliakan TV kat rumah kita tuan-tuan. Allah, setting tempat paling indah sekali TV ya. Rumah kita. Waktu nak buat rumah, fikir dah tang mana nak letak TV. Betul yang mengaku tak ni? Kita buat rumah tuan-tuan, tukang tanya, apa ni, tang ni nak buat, tang ni nak buat TV, tang ni plug, tang ni kena ada, tang ni TV. Anda Ustaz Muhammad. Lepas tu top pasu bunga tepi TV, boh tudung lagi TV kata, tuan pun tak pakai tudung tengah TV tu. Aduh. Kita antara perkara yang paling kita muliakan di rumah kita adalah TV tu. Tuan-tuan perasan ataupun tidak? Dan itulah yang paling melalaikan kita. Kita nak suruh anak kita sembahyang, nak suruh anak kita baca Quran, nak suruh anak kita zikir. Kita beli TV. Bukan setakat beli TV, kita bayar channel kartun untuk dia. Lepas tu duk marah, kerja tengok TV je, habis tak buat kerja lain, kerja tengok TV. Kalau dia boleh kata balik kat mak dia, ni mak bayar ni. Betul tak no? Allah Rabbil Alamin. Itulah cabaran kita nak buat ibadat lah ni. Malam ni nasib baik tak ada Gegar Gaza ya tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan pun tak main ni. Aduh, hujan. Hari tu ceramah forum Dajjal tajuk dia, ramai tuan. Saya pun kata kat pengurusi masjid, ramai malam ni. Dia kata ini tak ramai Ustaz, selalu lagi ramai. Pasal apa? Malam ni tembung program. Program apa? Malam ni final Maharja Lawak Ustaz. Dia pun tak ramai, ujian. Tuan-tuan cuba timbang betul-betul sehari-hari tu, betul-betul banyak mana ujian kita ni yang kita lalui dalam kehidupan kita untuk kita nak buat ibadat. Susah tuan-tuan, susah. Baik, Allahumma salli alaihi tuan-tuan.
Yang ketiga, ujian. Ketiga, cabaran kita ni udah akhir zaman ni. Apa cabaran? Cabaran dia ialah cabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, tinggal maksiat, cabaran dia sangat kuat, tuan. Pasal apa? Maksiat terdedah depan kita. Tuan-tuan boleh bayang tak lah ni, budak umur 10 tahun dah rogol dan liwat budak umur 7 tahun. Sepupu dia masuk berita. 10 tahun rogol liwat sepupu dia yang umur 7 tahun. Kita 10 tahun dulu tuan-tuan panjat pokok jambu ya, jatuh gedebuk. Ni kayu basikal curi pelam zaman tu. Salih alaihi Muhammad. Tengok ni tu terjun parit tu tangkap ikan puyuh. Kita umur 10 tahun dulu balik berlemuih, terjun parit belakang mandi apa tali ayak belakang apa semua tu. Salih alaihi Muhammad tunggu ayah pegang rotan. Umur kita 10 tahun tak reti apa lagi tuan-tuan. Budak-budak lah ni 10 tahun rogol orang. Pasal apa? Pasal dah didedahkan maklumat tu dekat dia. Nabi SAW cerita akhir zaman ni tuan-tuan, zina berluasa, zina berlaku terang-terang. Orang tunjuk zina, tuan-tuan. Tu pornografi. Tuan-tuan tahu tak, waktu kita berhadapan dengan wabak PKP, waktu kita PKP tu bermula PKP bulan 2 tu lebih kurang. Kan? Tuan-tuan tahu tak, penggunaan internet melonjak naik. Malaysia di antara negara paling tinggi penggunaan internet kita ni. Kerajaan kita siap bagi lagi free internet. Bagus. Orang manfaatkan internet tu bagus. Kita peniaga. Kami geng-geng ustaz lagi lah. Mana ada ceramah masjid ni, ceramah seorang-seorang bercakap depan belakang ni. Tuan-tuan, Allah SWT, ribu orang tengok. Salih alaihi Muhammad, tuan-tuan. Manfaat bagus. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan bagus tu, antara website yang paling tinggi capaian dia ialah pornografi. Pornografi. Dan Malaysia di antara negara paling tinggi orang tengok video-video lucuan. Siapa tengok? Tuan-tuan tengok ah? Tak, anak-anak kita dah tengok. Salah sama anak-anak kita tengok. Dia pun terdedah. Nak buat guna. Cabaran untuk berhadapan kemaksiatan ni sangat besar ke depan, terbuka luas ke depan. Nak apa? Mesej je tuan-tuan. Saya mesyuarat Dewan Dakwah dekat Kuala Lumpur. Saya ni exco Dewan Dakwah. Dibentangkan dekat kami, ada budak-budak perempuan yang umur belah-belah tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Tahu waktu PKP tak buat sekolah, depa jana pendapatan macam mana? Dia panggil ilacur. Umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Ilacur, budak perempuan Melayu Islam. Bank in duit, dia akan hantar gambar tanpa baju. Certain harga, certain jumlah berapa, dia akan hantar gambar takat ni ke, apa semua hantar ni. Ilacur. Ada buat apa ni, panggilan ke apa, adalah dia punya servis-servis perkhidmatan dia buat pelacuran secara internet. Siapa anak kita? Tuan-tuan, cabaran tak sama, kita dulu tak sama. Ni ke depan lagi kita tak tahu lagu mana. Macam mana dahsyat kita tak tahu lagu mana. Tapi inilah cabaran-cabaran yang akan kita hadapi bila kita duduk dalam akhir zaman ni. Waktu ni nak kena buat apa? Nombor satu, perkuatkan akidah. Usahalah macam mana untuk buka. Anak saya duduk pergi mengaji kat pondok dekat Sik. Duk sembang lari tadi, duduk buat kereta. Dia kata payahnya mengaji akidah. Nak mengaji tauhid ni sangat susah. Betul, sangat susah. Ngaji bagi jadi kemas pasal sangat kurang guru tauhid dah ni. Tok-tok guru yang tauhid semua dah Allah ambil jemput seorang-seorang yang hebat-hebat. Mengaji biar bagi kemas sungguh-sungguh. Pasal waktu ni sangat memerlukan kekuatan kepada kekuatan akidah dan iman. Nombor dua, sallallahu alaihi Muhammad, lazimi majlis ilmu. Ni je kekuatan kita. Mai duduk dalam majlis-majlis ilmu, ajak, bukan sekat kita, ajak anak-anak kita. Ajak anak-anak kita mai duduk sekali. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Anak-anak kita bukan mau, dia tak mau. Duduk di rumah seronok tengok TV, main game. Sallallahu alaihi Muhammad. Main masjid tak seronok. Biar dia duduk dalam masjid ni muncung kat belakang tu. Muncung boleh sangkut baju. Biar pergi kat dia, duduk. Lama-lama dia terbiasa dengan majlis ilmu. Paling tidak barakah majlis ilmu tu boleh dapat kat dia, Allah pelihara dia. Nah, nombor tiga, jangan jauh diri pada alim ulama. Ni waktu akhir zaman ni kita kena duduk dekat dengan alim ulama, jangan duduk jauh-jauh. Pasal dia membimbing kita.
Dia tahu mana fitnah mana tak. Kita pegang je tangan dia. Dia kata jangan pergi ikut ni fitnah. Okey, kita pegang dengar cakap dia. Dia kata jangan buat lagu ni, yang ni fitnah, jangan. Yang ni duk nampak kita ni cantik tapi bukan dia, kita pegang tangan dia. Tuan-tuan, waktu ni kita sangat memerlukan kepada alim ulama dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita, tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Jauh pula nak balik 2 jam lagi tu. Insya-Allah. Tuan-tuan doakan perjalanan saya selamat, insya-Allah. Dan kita berdoakan supaya Allah jauhkan dan angkat wabak ni daripada kita dengan seberapa segera, dan kita akan balik kepada norma yang asal, insya-Allah. Dan kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Saya ucap terima kasih lagi sekali kepada pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.